yang boleh lakukan rotasi yang baik seperti Farza katakan. Yuzong masih ada, Esmeralda juga satu pick yang baik sekarang. Obvious juga masih lagi ada. Dan akhirnya Obvious, ya betul, tepat sekali dekat daripada saya. Dengan Guiding Wind yang mampu untuk mengaktifkan Dominic Force dengan Benedetta, kita tahu hero dengan rekod terpaling banyak dash dalam Land of Dawn, jadi tak ada masalah untuk Obvious ini berhadapan dengan draft pasukan RSJMY. Kalau kita lihat draft RSJMY lebih kuat di fasa early game untuk Karina dan juga Matilda di bahagian tengah, sementara untuk Farsa dan juga Cloud kuat di bahagian late game. Jadi ini satu perkara yang cukup baik sebenarnya untuk pasukan mereka. Yap, di mana drafting telah pun lengkap untuk kedua-dua pasukan. Di mana tanggungjawab coach dan juga analis telah pun selesai sampai di sini. Tanggungjawab mereka perlu digalas oleh pemain-pemain pasukan RSGMY dan juga tim Lunatics. Ya, tapi adakah itu perkara yang mudah ataupun tidak? Bukanlah senang. Dugaan semakin lama semakin besar untuk kedua pasukan ini. Ona dan Duri mereka temui. Kisah dongeng cukup dramatik. Membuka RSG terbang tinggi atau bersambung episod Lunatics. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn bagi menyaksikan perlawanan pertama playoff MPL Malaysia musim yang ke-10. RSGMY berhadapan tim Lunatics. Perlawanan yang sangat-sangat penting bagi kedua-dua pasukan. Sekali lagi diingatkan, kedua-dua mereka berada di lower bracket. Do or die untuk mereka lakukan pada hari ini. Mampukah mereka kekal di dalam game? Tapi lihat bagaimana rusuhan yang dilakukan oleh pasukan RSGMY mengganggu pasukan Lunatics. Ini sebuah perkara yang bukan mudah untuk pasukan Lunatics hadapi. Ling Ezra dah dapatkan Uris buff milik pasukan mereka, malah dekat bahagian buff sebenarnya tadi. Lihat bagaimana kedudukan daripada Lexia memastikan ada servis milik Sahan dan Rin. Nyawa cukup rendah, hampir dikorbankan mereka. Terpaksa untuk dibazirkan tekanan daripada semua sudut sekarang ini, Fariza. Benar, mereka sangat-sangat agresif sebab mereka tahu adanya power spike di tangan mereka. Ada Matilda dan Farsa pada awal game. Walaupun damage tidak begitu besar, tapi stun dia tu yang sangat-sangat diperlukan. Namun sekarang ini Izanami pergi ke kawasan bawah. Totify. Dia dapat stun Tom. Nyawanya cukup rendah. First blood berjaya untuk didapatkan di situ. Split datang agak sedikit terlewat. Dan akhirnya hanya melihat sahaja pemergian rakannya sebentar tadi. Ya. Di mana kalau kita saksikan Lancelot, dia seorang asasi. Dia perlukan snowball effect. Dia perlu dapatkan item, dia perlu dapatkan gold dengan pantas. Tapi sekarang ni, kita nampak yang farming Flynn agak sedikit terganggu. Apa yang boleh Flynn lakukan untuk pastikan yang dia mampu untuk keluarkan damage? Sekarang ni, mereka tahu pasukan RSGMY kerap kali lakukan rusuhan ke kawasan jungle milik pasukan Lunatics. Apa yang pasukan Lunatics boleh lakukan adalah mirroring. Di mana mereka pula yang cuba untuk mencuri segala macam resources yang ada di tangan pasukan RSGMY. Dan itulah yang perlu Flynn lakukan untuk kejar semula farming yang telah pun dilakukan oleh Ling Eza. Turtle sekarang ini, turtle yang pertama telah pun ada, baru minit yang kedua, 1000 perbezaan gol telah pun ada di tangan pasukan RSGMY. Ya, benar sekali, tapi lihatlah bagaimana kedudukan RSG bergerak dengan begitu kemas sekali. Petrify diguna pakai, satu nyawa sudah boleh dapatkan lompatan gol di look, mengaktifkan Dominic Force, tapi satu lawan dengan 4, sedikit sukar Rain baru sampai. Tak mampu untuk berbuat apa-apa, hanya menghalau kedudukan pemain-pemain pasukan RSGMY tanpa sebarang hasil untuk pasukan mereka. Ya, namun pasukan RSGMY sebentar sahaja tadi berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama hasil daripada retribution milik Ling Eza. Pasukan Lunatics pada awal game ini sepertinya mereka tidak ingin bertindak terlampau agresif. Mungkin menunggu masa sahaja power spike daripada Flynn dan juga Tom Tify untuk tiba. Sebab kalau mereka terlampau agresif pada awal game ni, kalau di counter engage oleh pasukan RSGMY diberikan kill demi kill, pasukan RSGMY boleh dapatkan snowball untuk dibawa ke mid game, tapi gol Diluc. Gol Diluc nyawa sekarang ni sedikit rendah. Ya benar, dia mampu untuk memberikan serba sedikit damage ke atas Iris. Tapi akhirnya pause terlebih dahulu yang diminta oleh pemain-pemain ini. Nampaknya sekarang ni pasukan Lunatics dalam kedudukan yang kurang baik sebenarnya. Ya, ini disebabkan dengan tekanan yang diberikan oleh pasukan RSGMY. Mereka damage early game. Mereka ada Karina, mereka ada Farsa. Dan kita tahu dekat bahagian mid game pasukan Lunatics, mid laner mereka, Faramis, tak boleh nak keluarkan damage. Mereka perlu tunggu item dan Faramis
selaku mage tak boleh nak keluarkan damage yang besar pada Liga. Ini nak counter gerakan pasukan RSGMY agak sedikit tertekan. Cuma kat sini saya tanya Fariza, kita tahu tim Lunatic sangat-sangat kuat kalau Gold Diluc boleh lakukan rotasi. Tapi dengan pengambilan Benedetta oleh pasukan RSGMY seperti mengakibatkan Gold Diluc tu tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang ni apa yang boleh Gold Diluc pastikan untuk dia terus menangkan lane sekurang-kurangnya untuk bantu dari segi team fight? Apa yang perlu dilakukan adalah clearkan minion wave secepat yang mungkin. Tapi nak lawan dengan Benedetta di mana kita tahu potensi untuk clearkan ataupun dapatkan cutting lane sekalipun sangat-sangat tinggi. Dan Gold Diluc, so kita tahu dengan menggunakan Povius, awal game damage tak begitu tinggi. Dan bila nak lakukan rotasi juga, saya rasa mungkin terpaksa untuk gunakan Demonic Force untuk menghalang rotasi yang cuba dilakukan oleh pasukan lawan. Okey, tapi secara jujurnya, setakat ini saya rasa masih lagi peluang yang besar untuk Lunatic kerana mereka dirusuh di bahagian jungle, di bahagian tengah. Tapi dekat bahagian tengah tu adalah Faramis, Grog. Dua hero yang mana bukanlah satu hero yang memerlukan itemization, perlukan farming. Begitu juga dengan Lancelot sebenarnya. Dua hero yang memerlukan farming untuk mereka adalah Iritel dan juga Povius di bahagian kiri dan kanan. Wow. Dan selagi pasukan RSG tak dapatkan tekanan di fasa awal permainan ke atas outer turret, mereka masih lagi ada peluang yang besar untuk melakukan comeback di bahagian mid game nanti. Bahagian mid game itulah yang mereka tunggu-tunggu sekarang ini untuk pastikan power spike tiba. Tapi sekarang ini di kawasan atas, mereka cuba dapatkan sebanyak mungkin gold plating dan mungkin akan cuba menjatuhkan turret. Dan sebentar saja tadi, saya Zef telah pun menggunakan ultimate beliau untuk melarikan diri. Sebab kalau berikan satu lagi kill ke tangan pasukan RSGMY, tidaklah baik untuk mereka kerana memberikan lebih banyak farming untuk Ling Eza. Inilah apa yang sudah pun saya katakan. Pasukan Lunatic cuba untuk dapatkan farming di bahagian kiri dan kanan. Tetapi Ling Eza dalam kedudukan berbahaya. Gold Diluc sudah pun masuk. Lompatan dibuka Ling Eza. Nyawa cukup rendah. Dan akhirnya heavy crossbow cuba untuk dielak dengan penggunaan Flicker. Namun hanya akan mengakibatkan lompatan demi lompatan flame shot. Apakah yang ditekan oleh Gold Diluc sebentar tadi? Saya tak pasti apa yang berlaku pada Gold Diluc sebentar tadi. Mungkin cuba untuk flame shot Ling Eza, tapi sayangnya dan kad altar juga sebenarnya telah pun dibuka oleh Rain dalam pertempuran itu. Turtle yang kedua sekarang ini telah pun muncul Ling Eza. Nyawa dia tak sampai separuh. Adakah pilihan yang betul untuk lakukan serangan kepada turtle ini? Ya, itu akan menjadi sebuah persoalan, tetapi bagaimana juga laluan untuk pasukan Lunatic yang sudah pun ditutup oleh Iris. 1 lawan dengan 4. Tak ada masalah kata beliau. Electrifying Blow terlebih dahulu, tapi lompatan Demonic Force dibuka. Dan akhirnya Guiding Wind seakan-akan memberikan bantuan. Namun Iris masih lagi hidup dengan nyawa yang cukup rendah. Malah NI for NI. Dan akhirnya Gold Diluc tetap melompat, namun membayar dengan nyawanya sendiri. Berhadapan dengan 3 orang pemain. Cuba untuk menumbangkan Povius ini, tetapi masih lagi mampu untuk dipertahankan apabila ada bantuan daripada Zef. Tadi apa yang berlaku? Zef batalkan Feather Airstrike daripada Izanami dengan menaikkan dinding beliau. Dan disebabkan itulah damage yang besar tidak terkena kepada Gold Diluc dan berjaya untuk melarikan diri walaupun ditangkap di dalam kawasan turret. Namun sekarang ini sepertinya tim Lunatic mereka tahu fokus RSGMY akan pergi ke kawasan turret. Tom Device sudah pun terkena damage yang cukup besar. Malah sekarang ini Zef sudah berkepung cuba untuk bertahan. Tapi akhirnya mungkin hanya akan menjadi mangsa bila menara ini turut diruntuhkan oleh pasukan RSG 4. Berbalas 2 setakat ini ada Rain berdekatan. Mungkinkah akan berjumpa? Saya tak rasa waktu yang tepat untuk dia menunjukkan posisinya. Tapi kat kawasan belakang pula Izanami Demonic Force telah pun dibuka. Tapi Ling Eza berjaya curi dan mereka masuk. Oh, ke atas sudah pun dibuka tapi tak mampu untuk pertahankan menara tersebut. Lompatan demi lompatan, tapi Gold Diluc seakan-akan tidak dirasakan oleh pasukan RSGMY. Hanya mampu untuk melihat saja pemergian pasukan mereka meninggalkan kawasan tersebut. Ya, kita nampak bagaimana tim Lunatic tak boleh nak bergerak bebas walaupun Flynn masih lagi belum ada kematian. Dari segi goal ranking kita nampak Lolias jauh ke hadapan. Dan ini adalah berita yang buruk untuk tim Lunatic sendiri. Dan apa yang boleh dilakukan oleh Tom Device sekarang ni untuk pastikan yang dia cukup gol untuk keluarkan damage? Inilah apa yang patut dilakukan sebenarnya oleh pasukan Lunatic. Mereka dapatkan Lolias terlebih dahulu. Jaga target satu persatu ditumbangkan, tapi Lexia masih lagi berada di
hadapan. Flynn cuba untuk tumbangkan menara tersebut, namun adanya circling of eagle. Cuba untuk dapatkan nyawa Flynn yang cukup rendah, namun tak dapat. Adanya Tone Rose untuk memastikan Flynn masih lagi mampu untuk mengelak Soul Bloom tersebut. Dia lihat bagaimana kedudukan Gold Deluxe sebentar tadi. Lakukan zoning out kepada Izanami untuk pastikan Izanami tak dapat berikan damage kepada pasukan Lunatics di kawasan top lane. Tapi turtle yang ketiga sebentar tadi telah pun ada di tangan pasukan RSGMY. Ketiga-tiga turtle ada di tangan mereka dengan kill 4 berbalas 3. Perbezaan gol hampir mencecah 4,000. Tapi sekarang ini fokus kat kawasan atas, cuba untuk jatuhkan turret. Tapi clearing wave yang dilakukan oleh pasukan Lunatics menghalang kemajuan pasukan RSGMY untuk menjatuhkan. Tapi Goldilocks. Oh, Goldilocks sudah pun diberikan fokus. Satu penggunaan Blazing Duet. Cukup untuk menumbangkan pemain tersebut. Malah sekarang ini dibalas dengan wall charge. Nyawa juga rendah untuk Lolians. Ada 50% saja nyawa yang masih lagi tinggal. Tapi berbaki juga. Satu penggunaan skill set daripada Flynn dan juga Rain. Masuk kembali terdapat Izanami shutdown. Untuk Izanami selaku mage daripada pasukan RSG. Tapi Lingeza baru saja sampai bersama dengan Lexia. Adakah ini sebuah perkara yang terlewat kerana Flynn bakal ditumbangkan. Lingeza merupakan kill tersebut. Zap akan melarikan diri dengan penggunaan flicker. Setelah satu bersatu pemain-pemain ini tumbang di bahagian atas. Satu demi satu, dua orang pemain pasukan tim Lunatics terpaksa untuk dijatuhkan sebentar sahaja tadi. Dan pasukan RSGMY, satu demi satu turret telah pun dijatuhkan. 3 turret berbalas dengan kosong. Pasukan Lunatics, mereka tak dapat menyentuh, ada menyentuh sedikit saja di kawasan top lane. Turret milik pasukan RSGMY semakin lama. Pasukan RSGMY, mereka menjauhkan lagi jarak gol mereka, tak ingin didekati dengan pasukan Lunatics. Sekarang ni kita nampak yang pengambilan Bovis untuk counter Iris. Tapi Iris boleh bergerak bebas. Sepertinya tim Lunatics tak boleh nak bermain dengan draft mereka. Dan pasukan RSGMY, mereka menguasai segala map control pasukan Lunatics. Kat sini saya nak tanya Fariza, apa yang boleh pasukan Lunatics lakukan untuk hentikan Iris? Saya rasa buat masa kini, apa yang pasukan Lunatics perlu lakukan untuk berhentikan Iris adalah pastikan pasukan Lunatics mereka tangkap sebenarnya hero-hero yang tepat. Sebab Iris, nak tangkap Iris ni bukanlah mudah. Tapi boleh sahaja clearkan minion wave untuk paksa Iris pergi ataupun duduk saja di kawasan beliau. Tapi turtle, maaf pula, yang pertama telah pun didapatkan. Goldilocks. Goldilocks tidak masuk, tapi itu hanya akan menggadaikan nyawanya sendiri. Bukanlah perkara yang berbaloi sebenarnya. Kerana Lord sudah pun dimiliki oleh pasukan RSGMY. Dan sekarang ini Lingeza cuba untuk mencuri satu tanda fan rare daripada pasukan Lunatics. Lexia masih lagi ada dekat situ memberikan ruang untuk Lawless mendapatkan menara demi menara. Dan akhirnya tertarikan Lawless akan membukakan blazing duet tersebut. Flynn yang akan menjadi mangsa. Nyawa daripada Zap juga bakal dirata oleh pemain-pemain pasukan RNG. Tetapi mereka bakal pulang. Ketakutan apabila damage daripada Lawless cukup menakutkan. Satu blazing duet saja daripada Lolian sebentar tadi. Walaupun kad altar dibuka oleh Rain, tapi pasukan Lunatics tak mampu untuk maju ke hadapan walaupun ada nyawa yang kedua. Kerana damage daripada Lolian telah pun menurunkan nyawa mereka sedikit demi sedikit. Ya, sudah pun dibuka memberikan damage yang besar. Goldilocks cuba untuk lompat. Tapi lihatlah, dia lompat ke bahagian hadapan sendiri pun nyawanya sendiri yang akan direndahkan. Goldilocks akan dikorbankan di bahagian hadapan bersorangan saja. Nyawa yang begitu senang untuk ditumbangkan oleh pasukan RSGMY. Begitu juga dengan inhibitor turret milik pasukan Lunatics di bahagian tengah sudah pun dimusnahkan. Tinggal 2 saja inhibitor turret untuk pasukan Lunatics sekarang ini untuk dijaga berserta dengan Crystal dengan berbekalkan satu push saja tadi untuk pasukan RSGMY berjaya menjatuhkan satu inhibitor turret. Tapi Iris, dia tahu fokus utama untuk clearkan minion wave secepat yang mungkin. Electro Final Blow dibuka sekadar untuk clearkan minion, untuk pastikan pasukan Lunatics diberikan tekanan untuk menjaga base mereka tak mampu untuk keluar untuk mencari farming buat masa kini. Ya, benar sekali. Pasukan RSG cukup kemas permainan mereka setakat ini. Sudah pun berjaya untuk mencapai 9,700 gold different. Yang mungkin mampu untuk mencecah 10,000 gold dengan perbezaan damage dan ranking daripada pemain-pemain ini adalah Lawless dan juga Izanami menduduki carta tertinggi. Pada pendapat saya dekat sini, ada satu perkara yang baik tapi tak baik juga untuk pasukan Lunatics. Yang baiknya adalah pasukan RSG menghadkan damage dealer mereka kepada 2 orang saja. Sementara untuk Lexia, Lingeza dan juga Iris bersifatkan defense ataupun utility untuk pasukan mereka masuk dan keluar. Jadi lebih mudah untuk
dapatkan 2 orang tu, tapi masih kita mampu. Ya, kalau kita nampak untuk pasukan Lunatics dengan Faramis baru siapkan 2 item Enchanted Talisman dan juga Lightning Truncheon. Tak cukup burst damage yang boleh dikeluarkan untuk jatuh target-target yang kebal. Dan Karina tu build tank. Siapa yang boleh jatuhkan beliau nak dibandingkan dengan Tom Tifa yang bagi saya belum dapatkan farming yang mencukupi. Saya akan tanya kepada Fariza, apa yang boleh tim Lunatics sebenarnya kontrol untuk dapatkan kemenangan mereka daripada segi team fight, dapatkan snowball tersebut? Ya, apa saya rasa pasukan Lunatics perlukan adalah Zaf perlu lakukan tugas beliau untuk menghalang kemajuan Lolius. Apabila Blazing Duet dibuka, dia perlu batalkan ultimate daripada Cloud ini untuk pastikan damage yang dikeluarkan oleh Lolius tidaklah begitu tinggi. Ya. Untuk make sure pasukan RSGMY mereka tak boleh masuk dan Link Eza tak boleh nak snowball dapatkan kill demi kill terhadap pasukan Lunatics. Benar sekali. Yang mana sekarang ini Lord yang kedua, Luminous Lord sudah pun berpihak kepada pasukan RSGMY. Flynn, dia bergerak ke hadapan, Retribution digunakan pakai tapi masih lagi tidak berjaya untuk menguncikan buff yang seharusnya diambil oleh pemain tersebut sebentar tadi. Tapi sekarang ini Lord sudah pun mula untuk berarak di bahagian tengah, sudah pun mencapai 11,000 gold. Lunatics, harapan mereka semakin lama semakin pudar untuk pusingan yang pertama ini. Pasukan Lunatics, mereka kekurangan high ground, hanya mengharapkan atau adanya Tom T5 untuk mengeluarkan damage daripada jarak jauh. Lot telah pun tiba sekarang ini di kawasan tengah. Sudah pun masuk dengan menggunakan Elton Final Blow. Cuba untuk melakukan clearance dengan sebegitu pantas. Tapi lihatlah gol dulu. Sekali lagi masuk dengan Dominic Force. Cuba untuk menjadi frontliner. Tapi akhirnya tetap akan ditewaskan selaku pemain pertama dalam pertarungan tersebut. Tapi pasukan Lunatics masih lagi berjaya untuk lakukan clearance. Nampaknya akan ada pusingan yang kedua untuk serangan daripada pasukan RSGMY. Flynn cuba untuk masuk dengan puncher, tapi lihatlah Iris cuba untuk memberikan fokus kepada damage dia milik pasukan Lunatics. Dan sekarang ini Fed Strike daripada jarak yang begitu jauh. Pasukan Lunatics hanya mampu untuk menada damage tersebut, sementara mereka memberikan fokus kepada mini-mini yang sudah pun hadir untuk pasukan RSGMY. Iris masuk lagi, satu menggunakan Elton Final Blow, fokus ke atas Crystal, masih lagi ada minion. Loli dapat 1 kill dan RSGMY menguncikan mata yang pertama ke atas pasukan Lunatics. Mata yang pertama